Inilah juga surat yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz daripada Abdullah bin Umar dan Salim bin Abdullah bin Umar. Fadzakara al-hadis, lalu perawi menyebutkan hadis seterusnya hak serupa tadi lah. Qala, iaitu dia kata, fa idza kanat 21 wa mi'ah, bila sampai 121 ekor maka dikenakan 3 banati labun, 3 ekor banati labun, hingga sampai kepada 129. Bila sampai 130 maka dikenakan 2 ekor bintal labun dan seekor hiqqah, hinggalah sampai kepada 139. Apabila sampai 140 maka dikenakan 2 ekor hiqqah dan seekor bintil labun, hingga kepada 149. Hingga tu. Bila sampai 150 maka dikenakan 3 ekor hiqqah tadi, hingga sampai kepada 159. Bila sudah masuk 160 maka dikenakan 4 ekor banati labun, hingga sampai kepada 169. Duduk sebanyak itulah lagi sampai ke situ. Bila masuk 170 maka kena 3 ekor banati labun dan seekor hiqqah, hingga sampai kepada 179. Sebanyak tu. Bila masuk 180 maka dikenakan 2 ekor hiqqah dan 2 ekor binti labun, hingga sampai kepada 189. Bila masuk 190 maka dikenakan 3 ekor hiqqah dan seekor binti labun, hingga sampai kepada 199. Bila sampai 200, bila masuk 200 maka dikenakan 4 ekor hiqqah tadi dan 5 ekor banat labun sinin. Ayu sinin, mana-mana umur yang didapati ada, boleh diambil. Boleh diambil. Wa fi sa'imatil ghanam, berhubung dengan kambing ternakan, fadzakara, maka perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain sebelum ini. Cuma di dalam ini ada sebut gini, wala yu'khadhu fi sadaqah harima, tidak boleh diambil untuk zakat. Dalam zakat ini binatang yang tua, tidak boleh juga kambing, daripada kambing yang cacat, dan bapak kambing, bapak yang dibuat sebagai untuk bakar lah, kecuali kalau musaddiq mahu. Musaddiq di sini dengan makna pemberi zakat, bukan dengan makna pemungut zakat. Ada kalanya musaddiq dipakai dengan makna pemungut zakat, ada kalanya dipakai dengan makna pemberi zakat. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan katanya, Imam Malik berkata, kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa seseorang itu tidak boleh mengumpulkan binatang ternakannya yang terpisah, dan tidak boleh memisahkan binatang ternakan yang terkumpul. Itu apa maknanya? Maknanya ialah seseorang itu mempunyai 40 ekor kambing. Bila pemungut zakat datang, dia kumpulkannya. Dia kumpulkannya. Hak duduk terpisah, asalnya duduk suku-suku, dia kumpulkan sekali, supaya tidak kena pada binatang ternakan, pada kambing ternakannya itu kecuali seekor saja. Supaya tidak kena kecuali seekor saja, dia kumpulkan. Sebab kalau suku-suku kena. Sebab kalau 80 tu seekor lagi. Sana 40, sini 40. Kalau 40 kena seekor. Begitu. Dan tidak boleh dia memisahkan yang terkumpul, iaitu maksud dia, ni kita akan bincang panjang, dia panjang. Ni iaitu dua pihak yang berkongsi, apabila masing-masing daripada dua pihak ni mempunyai 100 ekor. Mi'atu syatin wa syatun, 101 ekor, 101 ekor kambing, maka dia kena 3 ekor. Bila musaddiq mari, pemungut zakat tu mari, mereka pisahkan kambing tu, sehingga
masing-masing daripada dua orang tadi hanya dikenakan seekor saja. Kena seekor saja. Inilah yang saya dengar berhubung dengan perkara ini. Berhubung dengan perkara ini, saya dengar lagu ni lah. Itu maksud dia. Tak apa, kita akan bincang panjang lagi hal ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, kata Suhaib, saya kira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah dia ambil ni, iaitu beliau bersabda, hatu rub'al ushur, bawakan 2,5% daripada tiap-tiap 40 dirham dikenakan 1 dirham. Itu yang dimaksudkan 2,5% tu. Walaysa alaikum syai'un, dan kamu tidak dikenakan apa-apa selagi tidak cukup 200. Bila cukup 200 baru 2,5% daripada 200 dirham itu. Kalau tak cukup tu tak kena lagi. Tetapi apabila kena tu, kira atas setiap 40 1 dirham. Begitu. Fa idza kanat 200 dirham, bila cukup 200 dirham, maka dikenakan 5 dirham. Berarti setiap 40 itu dikenakan 1 dirham. Itu maksudnya kena 5 dirham tu bila 200. Fama zada, mana yang lebih, fa'ala hisabi dzalik, maka mengikut perkiraannya lah. Wa fil ghanam, dan tentang zakat kambing, setiap 40 ekor kambing dikenakan seekor. Fa illam yakun illa 39, kalau kambing kepunyaan engkau itu hanya 39 sahaja, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasmu, ke atas kamu, tak kena, tak cukup. Dan dia mengemukakan kadar yang dikenakan zakat berhubung dengan zakat kambing, sama seperti riwayat Zuhri. Waqala, dan dia berkata dalam riwayat ini dia kata wafil baqar, berhubung dengan zakat lembu, setiap 30 ekor lembu dikenakan tabi', seekor tabi'. Wafil arba'in, dan setiap 40 ekor dikenakan musinnah. Ini nama lembu lah pada umur sekian-sekian tu, seperti akan datang kita akan sebut lah. Ni nak terjemah sepintas lalu saja dulu. Walaysa 'alal 'awamil syai'un, dan tidak dikenakan zakat ke atas lembu yang digunakan untuk mengusahakan tanah. Itu tak kira. Untuk pikul barang kau, untuk muat barang, itu tak kira tu. Ataupun untuk gala kau, kita kata itu tak kira. Itu maksud awamil. Lembu yang digunakan sebagai sebagai kenderaan ataupun untuk membajak tanah, itu tak kena. Fil ibil, berhubung dengan zakat unta, beliau menyebutkan zakatnya seperti mana yang telah disebutkan oleh Zuhri tadi. Katanya, wa fi 25 khamsatun minal ghanam, 25 ekor unta dikenakan seekor fi 25 khamsatun minal ghanam, 5 ekor kambing. Bila lebih seekor, maka dikenakan ibnatu makhad. Kalau tak ada ibnatu makhad, maka kena ibnu labun. Beliau menyebutkan hingga kepada ibnu labun, bukan zakar tu, zakar mana hak jantan, ibnu labun yang jantan. Sebab apa sebut jantan tu, ibnu ada dah tu, kita akan datang hingga kepada 35 ekor. Bila lebih seekor saja, maka dikenakan bintu labun hingga kepada 45. Bila lebih seekor saja, maka kena hiqqah, taruqatul jamal, iaitu yang sudah boleh mengawan, hingga kepada 60 ekor. Kemudian beliau mengemukakan hadis sama seperti hadis yang telah dikemukakan oleh Zuhri sebelum ini. Qala, kata perawi, bila lebih daripada seekor saja daripada tu, yakni 91, maka dikenakan 2 ekor hiqqah, taruqatal jamal, hingga kepada 120 ekor. Kalau unta itu lebih daripada itu, maka setiap 50 ekor, pada setiap 50 ekor dikenakan seekor hiqqah. Dan seseorang itu tidak boleh memisahkan mana yang terkumpul
dan mengumpulkan mana yang terpisah.